Selamat sejahtera. Semua murid cikgu ada di sini hari ini. Mari saya sebutkan beberapa nama. Emilia, Kavisha, Liana, Kahjin, Daniel, Huimin, Syamimi, Suci, Venesia. Okey, kalau semuanya ada, mari kita teruskan dengan tajuk yang baru. Kita akan mempelajari bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Sebelum kita teruskan, mari kita kenali negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Terdapat 11 negara yang terletak di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Myanmar, Kemboja, Thailand, Timor Leste, Filipina, Brunei, Indonesia, Singapura, Vietnam dan Laos. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara ada 4, iaitu pinggir laut, tanah pamah, gunung berapi dan tanah tinggi. Kita akan lihat satu persatu. Pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali Laos. Laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Lihat peta yang dilampirkan di sini. Ini menunjukkan laut-laut yang terdapat di Asia Tenggara. Baik, kita teruskan lagi kepada kawasan Tanah Pamah. Tanah Pamah banyak terdapat di delta dan lembah sungai. Kawasannya yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian dan penanaman padi. Sebagai contoh, delta Sungai Mekong, Vietnam, delta Sungai Irrawaddy, Myanmar, lembah Menam, Chao Phraya, Thailand. Kita pergi pula kepada kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan banjaran gunung lipat tua. Apakah itu banjaran gunung lipat muda? Merupakan gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 35 juta tahun dahulu. Manakala gunung lipat tua adalah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 200 juta tahun dahulu. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara bermula di banjaran Arakan Yoma yang terletak di Myanmar. Banjaran-banjaran lain yang terdapat di Asia Tenggara adalah seperti banjaran Annam, Vietnam, banjaran Bilau Taung, Thailand dan banjaran Crocker, Malaysia. Lihat peta yang ditunjukkan di sini. Ini merupakan kawasan-kawasan tanah tinggi yang terdapat di Asia Tenggara. Kita teruskan lagi kepada gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan Filipina. Beberapa gunung berapi yang masih aktif di Indonesia antaranya ialah Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Krakatau. Manakala Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo merupakan kawasan gunung berapi yang masih aktif di Filipina. Lihat peta yang cikgu tunjukkan di sini. Ini merupakan kawasan-kawasan yang terdapat gunung berapi di sekitar Asia Tenggara. Seterusnya kita lihat pula sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. 6 sungai dan tasik utama iaitu Sungai Mekong yang terletak di Vietnam, Sungai Irrawaddy, Myanmar, Menam Chao Phraya, Thailand, Ton Sap, Kemboja, Danau Toba, Indonesia dan Tasik Kenyir yang terletak di Malaysia. Lihat peta yang ditunjukkan di sini. Kawasan yang bergaris biru dan berbulatan biru itu merupakan kawasan sungai dan tasik. Seterusnya, kita pergi satu persatu. Sungai Mekong, sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini berpunca dari dataran Tibet di utara, mengalir melalui Yunnan, China, Myanmar,
kemudian Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Lebih 90 juta penduduk bergantung hidup kepada Sungai Mekong, terutamanya pesawah padi. Dan kawasan Sungai Mekong merupakan kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Kita pergi kepada Sungai Irrawaddy, merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan. Delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan pertanian untuk penanaman padi. Seterusnya, kita pergi kepada Menam Chao Phraya yang merupakan sungai terpenting dan terpanjang di Thailand. Sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Lembah Chao Phraya kaya dengan tanah aluvium dan sesuai untuk penanaman padi. Sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand dan bandaraya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga diberi nama jolokan Venice Timur. Sungai ini penting untuk mengangkut kayu balak. Seterusnya, Tasik Tonsap yang terletak di barat Kemboja merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Penting untuk perikanan air tawar. Pada musim kemarau, tasik ini menjadi cetek. Tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan. Seterusnya adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, yang terkenal sebagai kawasan pelancongan. Tasik ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi antara 73,000 hingga 75,000 tahun dahulu. Saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 km lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter, menjadikannya tasik vulkanik paling dalam di dunia. Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini, iaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan aktiviti pertanian. Seterusnya adalah Tasik Kenyir yang terletak di Malaysia, dijadikan tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana tasik ini mempunyai takungan air yang banyak. Tasik ini dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Adakah kamu sudah faham apa yang kita pelajari hari ini? Kita telah mempelajari bentuk muka bumi dan saliran yang terdapat di Asia Tenggara. Sekiranya kamu faham, kita teruskan kepada homework. Di sini cikgu sertakan sedikit homework kepada kamu. Mari kita lihat. Yang pertama, lengkapkan nota, tarikh hari ini, indeks bab 10, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Yang kedua, lengkapkan modul geografi. Dan yang ketiga, jawab kuis online di GC. Terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Stay home, stay safe, love geography. Okay, bye.